Baik, bertemu kembali dalam Pesona SY, kembali ceria, masih lagi ceria dalam hari yang ceria ini, hari Sabtu, dan juga kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Senator Ras Adibah Muhammad Razi, Ahli Dewan Negara, dan YB menyebut tentang membuka ruang yang lebih luas, Zahira. Kalau kita boleh raikan persoalan penonton kita di Instagram kita, di Pesona SY, ada yang bertanyakan persoalan berkenaan dengan, ini data tahun lepas kalau kita boleh petik, berkenaan dengan 4.8 juta golongan OKU yang masih lagi dilaporkan di Malaysia, namun hanya berperatus ribu sahaja yang mendaftar. Sedangkan kalau sudah pun mendaftar di persatuan ataupun golongan OKU itu sendiri, pastinya mendapat kemudahan. Kelebihan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Pada pandangan YB sendiri, masih lagi ada jutaan OKU yang tidak mendaftar. Apakah sebabnya dan apakah faktor yang menyebabkan mereka ini tidak mendaftarkan diri mereka sebagai golongan OKU itu sendiri? Okey, daripada peratusan WHO, memang 15% populasi sebuah negara itu adalah OKU. Bermakna kalau di negara kita lah 47 lebih macam tu. Yang mendaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat hanyalah 560,000 saja. Justru ini berlaku mungkin kerana ada beberapa perkara. OKU tidak mendaftar, satu kerana persepsi masyarakat. Mereka takut nak keluar pasal satu, ialah dulu-dulu orang kata, awak ada anak OKU, nanti mungkin awak dah buat salah dalam hidup awak sebelum ni ke, sumpah ke. Masih ada orang yang berfikir begitu. Jadi mak bapak segan nak bawa keluar anak OKU. Yang keduanya, OKU itu sendiri rasa kecil sangat diri mereka. Kita tidak boleh apa orang kata, blame dia orang pasal kalau dia orang keluar orang macam tengok OKU. Kadang saya keluar orang kata pasal apa awak nak keluar? Awak OKU kan, awak guna suruh duduklah di rumah. Kan. Habis tu kadang dia pandang kita macam kita ni alien, macam kat atas kepala kita ada tanduk. Padahal kita pun ada hak, kita pun rakyat Malaysia untuk hidup. Jadi itu yang kedua. Lagi satu ketiga yang selalu kami hadapi adalah kami dapati bahawa tiada accessibility untuk kami dari segi pekerjaan, daripada segi kemudahan prasarana dan seterusnya, daripada segi apa orang kata pendidikan. Jadi banyak benda yang membuat kami takut nak keluar. Kadang kita nak park kereta pun orang park kat tempat kereta kita. Kenapa jangan park kereta kat tempat OKU? Pasal belum jadi OKU jangan minta jadi OKU. Sabar dulu bagi kami guna tempat letak kereta tu, kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah sekarang untuk memastikan kelas kita civic lah katanya, daripada primary school lah sekolah rendah, untuk kita bercerita mengenai OKU. Hak mereka, OKU ni kategori dia begini, begitu, kan. Bagaimana kita boleh menyokong OKU tu. Dan kalau nampak OKU, jangan macam tak nak dekat, berbincang. Kalau jumpa OKU yang buta nak melintas jalan, tanya dulu. Boleh ke saya pegang macam mini macam ini? Jangan pegang tangan macam tu pula, ada caranya, kan. Dan nampak je orang buta terus nak tarik. Saya ada seorang kawan, dia dah tunggu berapa lama dekat tepi jalan tu nak lintas, tak ada orang tolong. Habis tu dah ada orang tolong, dah lintas jalan. Dia dah sampai sebelah sana, dia baru nak berjalan kat tempat yang dia nak pergi tu, orang lain angkat dia lintas balik sebelah sana. Jadi so kita kena tanya. Dan macam kami kalau menggunakan kursi roda, ya kami guna kursi roda. Saya faham sangat ramai orang ingin membantu. Tetapi tanya dulu. Pasal ini saja perkara yang kami boleh buat. Ini tangan saya saja yang boleh bergerak. Tanya, Kak boleh tak saya tolak? Jangan tiba-tiba je tolak. Kan, pasal ini saja. Biarlah saya buat apa yang saya buat. Pasal tangan saya dan kursi roda saya adalah kaki saya. Jadi kalau saya perlu minta bantuan, saya beritahu, boleh tak tolong saya tolak dekat kapet ni. Pasal kapet ni susah, berat, kan. Kita nak gerak kursi roda, kan. Jadi macam-macam lah yang kami sebagai OKU lalui. Tetapi itulah orang punya persepsi. Itu bila bercakap berkenaan persepsi juga, kan, saya nak juga kita tengok balik 5 tahun lepas dengan progresnya di Malaysia ketika ini. Macam mana penerimaan orang Malaysia sendiri terhadap golongan OKU ni? Kalau dulu macam YB cerita tadi, tolak kerusi, tarik tangan macam tu, kan. Macam mana dia orang punya pandangan sekarang ni pula? Okey, sekarang ni alhamdulillah banyak sudah berubah. Masyarakat kita lebih prihatin, lebih peka. So saya bersyukur sangat. Tapi itulah dia. Dulu dan sekarang kita punya pencapaian tu sedikit. Tapi saya kalau boleh lah,
saya orang Negeri Sembilan kata kalau boleh nak copek lagi, nak cepatkan lagi apa orang kata pembangunan infrastruktur, apa dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, supaya OKU itu dapat diserap di dalam masyarakat. Kerana kami juga membayar apa orang kata tax. Kita membayar seperti orang lain juga yang mana yang bekerja. Jadi apa orang kata kita seharusnya serap OKU itu dan apa orang kata beri mereka peluang, beri kami peluang untuk sama-sama memperkasakan diri kami di dalam negara kami sendiri. Kerana terus terang saya katakan ada kalanya kami merasakan diri kami ini seperti dianaktirikan, seperti kami ini citizen warga negara kelas ketiga kerana orang begini begitu dengan kami. Nak minta kerja pun borang tu tengok je OKU terus tak nak bagi. Saya pernah nak cari kerja, saya pergi kat situ, sampai kat guard house tu dia punya interview tu pukul 9. Temu dia pukul 9. Saya sampai dah 8.30. Guard tu nampak saya, dia terus kata kerja orang dah dapat kerja. Orang dah ambil. Padahal belum mula lagi. Kenapa perlu begitu? Saya perlu ingatkan semua orang, satu hari nanti kita semua akan menjadi OKU. Jadi penting sangat untuk kita pastikan kemudahan tu ada. Penting sangat kita pastikan ada pekerjaan, pendidikan. Bagaimana kita boleh memperkasakan OKU itu di dalam negara kita, di dalam komuniti kita. YB menyebut perkataan kemudahan tu berkenaan dengan, sebab saya abang saya OKU juga, akak ipar saya pun OKU. Jadi apabila dalam keluarga saya ada OKU, membuka mata saya melihat kepada fasiliti-fasiliti tertentu yang mungkin tiada kemudahan seperti RAM dan sebagainya. Pada sudut pandang YB secara asasnya, apa lagi sebenarnya perlu dibangunkan fasiliti itu kepada golongan OKU? Mungkin kepada pemaju di luar sana yang kalau nak bangunkan satu bandar ke bangunan ke, sekurang-kurangnya perkara ini ada untuk golongan OKU ataupun golongan rentan itu sendiri. Yang paling penting adalah sebenarnya Akta OKU 2008 tu perlu diperbaiki. InsyaAllah sekarang ini bahagian dasar di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan bersama kami juga Harapan OKU mempunyai sahabat-sahabat yang memberikan nasihat dari segi legality, guaman. Jadi kami dalam proses untuk mempertajamkan lagi Akta OKU 2008 itu. Kerana sekarang ini tidak ada enforcement. Sekiranya ada orang tu letak kereta di tempat kereta OKU, kita patut letak sign kat tu, Pak kat sini kena 500 biar pada muka. Kan? RM50 semua orang boleh keluar RM50. Kan? Habis tu ada sahaja alasan. Ada saja. Sekejap je Kak, saya nak pergi tu. Banyak lagi parking tu, pergilah esok engkau jadi OKU boleh lapak situ. Tapi sekarang jangan dulu. Kan? Orang masih berfikiran begitu kan. Jadi apa orang kata kemudahan, kita cerita mengenai kemudahan kan. Kemudahan itu penting sangat pasal macam saya katalah, kita semua akan menjadi OKU. Dan ianya ada keperluan untuk warga emas juga. Untuk anak-anak kecil juga. Ya. Jadi ini tanggungjawab, ini amanah. Jadi kita tidak boleh memperkecilkan, kita tidak boleh menyisihkan komuniti OKU atau masalah tu kita sapu bawah kita punya permaidani kapet. Tidak boleh begitu. Kita punya persepsi kena tukar. Kalau tidak, esok-esok satu hari apabila kita memerlukan, payah. Jadi kita mempunyai tanggungjawab untuk generasi yang akan datang yang OKU untuk memastikan segalanya adalah ramah dan mesra OKU. Seperti juga saya di sini. Saya sebenarnya rasa bersalah kerana saya datang di sini, saya tidak membawa jurubahasa isyarat. Kawan-kawan saya pekak tidak boleh mendengar apa yang saya sedang berkata-kata, dan juga di bawah sini crawler kita tidak mempunyai closed caption. Jadi ini kita saling belajar untuk memperbaiki dari segi apa orang kata presentation kita, dari segi tanggungjawab kita kepada mereka di luar sana. Okey, bila bercakap berkenaan dengan pandangan ini sendiri kan, macam tadi YB ada menyentuh bahawa masyarakat kita ada setengah-setengahnya mungkin malu dan juga ada pandangan yang negatif kepada mereka yang golongan OKU ini. Sungguh pun kerajaan telah memperuntukkan ada peruntukan untuk golongan OKU di dalam Belanjawan 2021, namun ada kalanya mungkin difikirkan bahawa peluang kepada mereka itu tiada. Dan ada pandangan dui standard ini sendiri. Macam mana kita nak fahamkan masyarakat kita di luar sana bahawa mereka juga perlu cuba untuk memahami, terutamanya kepada golongan OKU yang tidak nampak secara fizikalnya adalah OKU. Okey, bagus tu soalan yang OKU yang tidak nampak. Saya selalu kata just because you don't see it doesn't mean it isn't there. Sungguh pun kita tidak nampak, tidak semestinya ia tiada. OKU ni ada 7 kategori. Yang lagi satu
adalah rare disease. Okey, rare disease itu di dalam dunia penyakit jarang jumpa. 7,000, pelbagai sangat. Sampaikan doktor pun macam pening kepala, terlampau banyak. Okey, sungguh pun kita melihat seseorang itu berjalan dan duduk di tempat OKU, tidak semestinya dia bukan OKU. Dia mempunyai masalah dalaman yang kita tidak nampak. Kat luar dia nampak macam normal, kan? Jadi apa orang kata, kita kena pastikan sebelum kita nak membuat sesuatu untuk OKU tu, kita kena buat research dulu. Kita jangan hentam keromo saja, buat rem jangan macam nak naik Kilimanjaro. Begitu kan. Habis tu kalau OKU itu kami antara apa orang kata manusia yang luar biasa di dunia ini adalah OKU. Sahabat-sahabat saya di Paralimpik itu, di Kampung Pandan tu, saya panggil dia orang X-Men, X-Women. Pasal dia orang memang luar biasa, dan ramai di antara kami juga adalah profesor, adalah doktor, ahli, ada seorang tu billionaire, ia ahli perniagaan yang apa orang kata berjaya dengan di bidang mereka masing-masing. Cuma kita tidak beri mereka peluang itu. Jadi yang paling penting adalah untuk kita buka minda kita dan apa orang kata treat OKU itu seperti orang bukan OKU, macam biasa saja. Mungkin kami jalan beza, cakap kami beza, cara kami melihat itu berbeza. Tetapi hati kita sama dan darah kita sama merah. Jadi kita tidak boleh lupakan itu. Kita perlu punya perasaan. Dan sekarang ni tadi kita cerita mengenai antara apa orang kata masalah yang OKU hadapi pasca COVID ini dan sekarang pandemik ini masih berterusan adalah masalah mental. Ramai OKU yang tertekan, yang murung, yang tidak boleh pasti lagi. Ya, susah nak diinterpretkan. Dan ibu bapa mereka pun melalui keadaan yang sukar sekali. Jadi talian untuk membantu menyokong OKU dan juga ibu bapa OKU dan pembantu-pembantu OKU mesti ada. Kerana sewaktu COVID ini ramai yang ada yang meninggal kerana bantuan tidak dapat sampai kepada mereka dari segi pembantu mereka, carers mereka. Dan mereka tertekan, jiran-jiran tidak tahu keperluan mereka, ibu bapa pun tertekan, anak-anak OKU tertekan, semua orang tertekanlah. Jadi kita kena tenang. Kena tenang dan perlu memberikan ruang dan juga sebenarnya hak kemanusiaan itu sendiri. Betul, tanpa mengira bangsa, agama dan juga warna kulit dan siapakah mereka. Saya rasa jawapan YB yang berikan sebentar tadi adalah bukan sahaja untuk golongan OKU yang terjejas dan juga kepada kita yang mungkin kelihatan sihat dan sebagainya, untuk memberi ruang kepada mereka dan juga sama-sama membantu kepada mereka kerana kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Senator Ras Adibah Muhammad Razi, Ahli Dewan Negara, dan YB selamat bersidang untuk membahaskan Belanjawan 2021 pada 2 minggu saja lagi. Ya, 16 Disember nanti. Dan untuk penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY.